Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali. Jadi pada pagi ini kita akan meneruskan subjek kemahiran asas vocational perabot, iaitu dengan topik baru, iaitu pertolongan cemas. Baiklah pelajar, apakah dia pertolongan cemas? Pertolongan cemas ialah satu proses bagi menyelamatkan nyawa. Nyawa siapa? Nyawa orang yang mengalami kecederaan parah. Orang yang mengalami kecederaan parah sebelum mendapat rawatan sebenar di hospital. Jadi, rawatan pertolongan cemas yang dilakukan pada masa yang tepat boleh mengurangkan kesakitan serta dapat menyelamatkan nyawa mangsa. Jadi, pertolongan cemas ataupun bantu mula ini sekurang-kurangnya dapat mengurangkan kesengsaraan mangsa. Maknanya kalau dia patah tulang akibat kecederaan di bengkel, maknanya dengan bantu mula tadi dia dapat mengurangkan kesakitan. Seterusnya, apakah dia tujuan-tujuan pertolongan cemas? Di sini cikgu senaraikan ada 3, iaitu yang pertama, membantu menyelamatkan nyawa. Ini adalah tujuan utama, menyelamatkan nyawa. Yang kedua, mengelakkan mangsa daripada kecederaan yang lebih teruk. Okey. Yang ketiga, membantu mengurangkan kesakitan ataupun kesengsaraan mangsa. Macam yang cikgu cerita tadi, dengan bantu mula tadi, pertolongan cemas, ia dapat mengurangkan kesakitan dan kesengsaraan. Contohnya kalau patah tulang tadi, kita buat anduh. Anduh itu dapat mengurangkan kesengsaraan mangsa. Macam katakan terluka, kita buat bantu mula dengan beri lawatan ringan, ia juga dapat membentikan pendarahan yang berlaku pada mangsa. Jadi pelajar, berikut adalah jenis-jenis kemalangan yang berlaku di bengkel. Okey, yang pertama, luka pada anggota badan. Ini mungkin akibat terkena peralatan ataupun perkakasan yang tajam. Yang kedua, terseliuh ataupun patah. Jadi, ini mungkin akibat daripada permukaan lantai yang licin ataupun bergurau dengan rakan-rakan, tolak-menolak. Jadi, ia juga boleh menyebabkan terseliuh ataupun patah sekiranya mangsa jatuh. Yang ketiga, sesak nafas ataupun pingsan. Ianya mungkin berpunca daripada pengudaraan yang tidak sempurna di dalam bengkel. Jadi, apa yang kita belajar sebelum ini, semasa kita masuk dalam bengkel, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu buka tingkap supaya pengudaraan di dalam bengkel dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, mata termasuk habuk yang halus. Jadi, kalau ikutkan apa yang berlaku, jenis-jenis kemalangan yang berlaku di bengkel, ianya banyak berpunca daripada kecuaian dan tidak mematuhi langkah-langkah keselamatan di bengkel. Contohnya keempat, mungkin ketika dia membuat kerja-kerja perabot, dia tidak memakai cermin mata, cermin mata ataupun penutup hidung. Kalau yang ini, yang nombor 3 ini, dia tidak buka tingkap semasa di bengkel. Yang kedua, apa punca dia? Punca dia mungkin ia bergurau-gurau dengan rakan. Yang pertama ni mungkin cara penggunaan alatan yang tidak betul. Cara pegang pisau macam mana. Jadi ia semuanya berpunca daripada kecuaian
dan tidak mematuhi peraturan di bengkel. Okey, baiklah pelajar. Okey, dalam pengendalian mangsa kemalangan, apa yang kita perlu buat? Yang pertama, memberi bantuan dengan tenang dan pantas. Tenang dan pantas. Yang penting, jangan panik. Jangan panik semasa menghadapi keadaan. Relax saja. Yang kedua, beri semangat kepada mangsa agar berada dalam keadaan tenang. Mangsa tu dah rasa dah macam dah panik dah. Jadi kita tak perlu menambahkan kepanikan dia. Jadi kita bagi semangat. Maknanya tak dah dia seperti macam kalau teruk, rasa dia akan lebih teruk lagi. Jadi kita nak dia mangsa tu jadi lebih teruk. Yang ketiga, uruskan bantuan supaya mangsa mendapat bantuan perubatan dengan segera. Dan yang keempat, lapor kejadian kepada pihak polis jika perlu. Tapi kita tak perlu pada pihak polis, kita hanya kepada pihak sekolah, iaitu pengetua. Baiklah, yang seterusnya. Okey, langkah-langkah jika berlaku kemalangan kecil di bengkel. Di sini cikgu listkan apa yang perlu kita buat sekiranya berlaku kemalangan kecil, iaitu seperti luka. Jadi langkah yang pertama ni, langkah yang pertama, hentikan pendarahan dengan menekan bahagian luka menggunakan kain bersih. Jadi kalau ada luka di jari, kita ambil kain yang bersih, kita tekan supaya darah tidak mengalir keluar. Langkah yang kedua, alirkan air pada luka tersebut. Tadi kita buka kain yang ada darah tadi, kemudian kita alirkan air pada luka. Okey, yang ketiga, keringkan luka tadi menggunakan kain bersih. Tadi kita dah alirkan air, jadi kita keringkan. Kemudian barulah kita lakukan bantu mula, iaitu dengan membersihkan luka dengan antiseptik. Antiseptik ni digunakan untuk membunuh kuman-kuman yang ada di sekeliling luka. Jadi kalau kita tak buat macam itu, dikhawatiri luka itu akan dijangkiti kuman dan boleh menyebabkan jangkitan kuman pada luka. Yang kelima, balut dengan kain pembalut ataupun plaster luka. Benda ni macam plaster luka, kain pembalut, semuanya ada dijual di farmasi. Maknanya boleh guna. Ataupun kalau untuk yang cepat, biasanya di sekolah ada peti kecemasan. Kat situ ada kain pembalut dan plaster. Jadi boleh gunakan. Dan langkah yang terakhir, jika teruk, hantar mangsa ke hospital, ke klinik, ke hospital, untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Kalau teruk. Tapi kalau luka kecil, rasa memadai untuk buat langkah sampai langkah 5. Tapi kalau luka itu, kalau awak rasa dianya dalam dan teruk, jadi disarankan untuk hantar ke klinik ataupun hospital. Okey, baiklah pelajar, itu saja pembelajaran kita pada pagi ini. Sehingga kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.